Masalahnya ialah kerana apa? Kerana tadabbur Quran ini tidak menjadi agenda ataupun dengar Quran, baca Quran, tetapi ia tidak diambil secara personal untuk mengubat virus-virus yang ada di dalam hati. Dalam kemelut kita menghadapi COVID-19 ini, kita tahu virus yang lebih bahaya adalah virus di dalam hati yang diubat dengan tadabbur Al-Quran. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan kita lihat sinopsis kita pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-90 hingga 93, kita akan melihat kepada pengharaman khamar, judi, berkorban untuk berhala dan juga mengundi nasib dengan panah. Ya, itu adalah ayat 90 hingga 93, dan Allah menceritakan beberapa perkara di sebalik perkara ini. Dan kemudian dibawakan kepada topik berburu dalam keadaan ihram dan hukuman bagi orang yang berburu binatang darat. Ya, ini pada ayat 94 hingga 95. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم
الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, kita perjuangkan agar amalan syaitan yang keji, ada 4 perkara yang kita dah belajar, kita dapat dimusnahkan. Ya, kita tidak mahu, kita doakan dalam kita membaca al-Quran ini, kita menuju kepada perkara tersebut. Yang kedua, tingkatkan takwa untuk melenyapkan kesilapan lalu. Kalau kita ingin kita banyak kesilapan, takwalah cara untuk kita diampunkan Allah. Dan yang ketiganya, sedia menerima perintah untuk jangka masa pendek, itu yang disampaikan pada ayat 94, dan jangka masa panjang sebagaimana disampaikan pada ayat 90. Kerana apa? Kerana kita dididik dengan iman daripada al-Quran, daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illallah. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Khamara yang maksudnya arak, ada kaitan dengan menutup. Bila perkataan ini diulang sebanyak 7 kali, dan maksudnya ialah khamara ini minuman yang memabukkan, yang menutup keaslian ataupun rasional akal manusia. Dan kita tidak mahu bahawa keluarga kita, negeri kita, negara kita diganggu oleh pengacau-pengacau yang ada akal tetapi diselewengkan oleh satu perkara yang dinamakan arak, yang Allah kata ini adalah rijsun, perkara keji daripada amal syaitan. Kita tidak mahu syaitan ni berada di sekitar kita. Inilah yang Allah ingatkan. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baik tuan-tuan, kita nak ambil sikit masa untuk tajwid. Kita dah belajar keseluruhan berkenaan dengan
sifat qalqalah, pantulan huruf. Sifat qalqalah. Apa itu qalqalah? Apa huruf qalqalah? Ada 7 qutbu jadin, ada 5 huruf. Dan kita dah buat pembahagian qalqalah itu daripada sughra, wusta dan kubra, 3 bahagian. Okey, hari ini kita nak sebut tentang secara individu pula, secara satu huruf. Yang huruf 5 qalqalah itu, dalam 5 huruf qalqalah itu, qaf, ta, ba, jim dan dal itu, dia ada huruf qalqalah yang paling kuat berdasarkan sifat-sifat huruf tersebut. Kita lihat slide. Kategori huruf qalqalah. Okey. Dalam huruf qalqalah ada 5 itu, huruf ta adalah huruf qalqalah yang paling kuat. Kerana apa? Kerana dia terdapat sifat itba dan isti'la. Dia tebal, ta. So bunyinya dia mengatasi daripada huruf-huruf yang lain lah. Al-ta, al-ta'amahum, al-ta, wala tushtita. Huruf ta. Kuat, paling kuat. Yang kedua ialah huruf qaf, pertengahan. Huruf yang pertengahan, huruf qalqalah yang kedua, yang pertengahan. Kerana apa? Dia ada sifat isti'la. Qaf ada sifat isti'la tapi tidak ada itba', menyebabkan qaf huruf yang kedua terkuat dalam huruf-huruf qalqalah. Kita qaf, alqa fil buqa'ah, alqa, itu huruf qaf. Dan yang ketiga huruf ba, jim dan dal berkongsi pada martabat yang ketiga, adalah paling lemahlah dari sudut huruf-huruf qalqalah, kerana ketiga-tiga huruf ini adalah bersifat dengan istifal sahaja, dia bersifat dengan nipis, dan hurufnya ada juga bersifat-sifat dengan sifat-sifat yang lemah. Maka 3 pembahagian. Ta pertama paling kuat, kedua qaf, dan yang ketiga ba, baki itu jim dan juga dal, menjadi huruf yang qalqalah paling lemah. Maka qalqalah kita amalkan qalqalah. Antara ulama pesan bila kita lantunkan huruf qalqalah, kita kena jaga beberapa perkara. Antara jangan panjangkan suara qalqalah itu. Ada di kalangan kita baca qul huwallahu ahad, dipanjangkan pula suara, mattu saut tu. Ahad, itu je. Allahus samad, itu saja. Jangan as-samad, dia berpanjangkan, itu tak boleh. Lam yalid wa lam yulad, jangan macam tu. Lam yalid wa lam yulad, begitu saja. Dan yang kedua, kesalahan yang kita kena jaga, jangan tambah hujung tu dengan hamzah. Biasanya ketika wakaf Ustaz disebut al-haqqa, macam ada hamzah kat belakang. Sepatutnya al-haqqa, jangan al-haqqa, tambah pula ahada, dia berhentikan dengan di hamzah di hujung. Itu juga kita perlu hindarkan. Qalqalah dia bukan qalqalah yang kita buat-buat, dia semula jadi bunyi pantulan itu. Itu sikit sebanyak panduan tentang qalqalah. Moga-moga sama-sama kita dapat beramal dengan sifat ini. Baik. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.